Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Perbincangan kita dalam kitab Muqaddimah Aqidatul Muslimin, iaitulah dalam perkara-perkara yang membatalkan Islam, membatalkan dua kalimah syahadah. Penyakit berat kita panggil ini. Kita sudah sampai ke perkara yang keempat. Jadi kita undur balik. Perkara yang pertama membatalkan Islam ni apa dia? Bertawakal dan bergantung kepada yang lain daripada Allah. Yang kedua, perkara yang kedua membatalkan Islam, apa dia? Bergantung dan tawakal lain kepada Allah SWT. Yang kedua, tidak mengakui nikmat zahir dan batin adalah kurniaan Allah SWT. Perkara yang ketiga, beramal kerana yang lain daripada Allah SWT tidak dengan izin Allah. Kerana kita telah berikrar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tiba-tiba dalam kita beramal, pergi ke orang lain, pergi ke wali, pergi ke siapa? Tidak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bahaya berlaku. Perkara yang keempat, memberi hak secara mutlak kepada yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala dari segi mengadakan hukum syarak. Yang keempat ni, memberi hak secara mutlak kepada yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala dari segi mengadakan hukum syarak, hukum perundangan. Jadi kita beri ke orang lain. Hak Tuhan ada, tak saya pakai. Apa jadi lagu ini? Sesungguhnya, perkara-perkara yang berkaitan dengan amar. Tanda kita, amar itu suruh. Nahi, tegah. Halal dan haram. Telah pun sedia ada nas-nas yang terang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sunnah itu dipanggil hadis. Dan ijma'. Ijma' itu muwafaqah ulama' muslimin zaman dahulu, mewajibkan kita percaya dan berpandukan dengan hukum-hukum dan undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga membatalkan segala yang lain. Jadi dalam Quran, dalam hadis, ijma' ulama semua yang mengatakan kita wajib buat hukuman ini berpandu kepada hukuman Allah. Jadi kalau orang itu tak tolak hak Tuhan, dia ambil hak orang putih ni belah mana jadi? Ini perbincangan kita. Di antara hujah-hujah ulama yang mengatakan ijma' tadi ialah yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kita mengikut syariat Islam dan melarang kita mengikut yang lain dari syariat Allah Subhanahu Wa Taala sebarang undang-undang dan hukum-hukum yang terkeluar dari syariat Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dari segi prinsip umum ataupun ruh perundangan Islam, adalah haram bagi umat Islam. Allah mewajibkan kita mengikut syariat Islam. Wajib kena ikut. Sebarang undang-undang dan hukum-hukum yang terkeluar dari syariat Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dari segi prinsip umum, maknanya asas umumnya keluar, ataupun ruh perundangan Islam, adalah haram bagi umat Islam. Jadi, lagu mana kalau kita tukar ambil hak orang putih, tinggal hak Islam. Itu buat perbuatan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Surah Al-Maidah ayat 50. Maksudnya, apakah mereka mahu hukuman jahiliyah? Jadi Tuhan tanya, mu nak hukuman jahiliyah? Tak saya pakai hak aku turun daripada langit berasal kepada wahyu dengan ilmu Allah SWT yang maha adil ini. Padahal siapakah yang hukumannya lebih baik daripada Allah bagi orang-orang yang yakin? Siapa dia lebih baik? Orang putih? Jepun? Tak Jepun cari jalan. Jepun baik apa? Susah hati tunjuk bangunnya. Itulah hak baik ni. Dalam Islam ni tak ada. Dia kata 5 asas perkara mesti kita kena jaga. Nyawa, akal, keturunan, harta. Itu benda yang kita kena jaga. Jadi, dia panggil ad-daruriyatul khamsah. Jadi, antara benda yang kita kena jaga,
Agama asas sekali kena jaga. Lepas tu nyawa. Jadi nyawa ni bukan hak kita. Tu harus pinjam kita. Apa kita waktu ambil dia tu? Itu bahaya. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Maksudnya kemudian kami jadikanmu di atas satu syariat. Satu syariat itu makna apa? Satu peraturan tentang urusan agama itu. Tu jadi saya tahu urusan agama. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Jangan ikut hawa nafsu buat tahu sih. Dia pandai, bijak, buat kabar terbaik boleh, tapi dia tidak reti dari segi nak jaga manusia. Sebab dia manusia juga. Dia reti jaga manusia ni siapa? Tuhan manusia. Rabbul Alamin. Itu dalil yang kedua. Allah Subhanahu wa taala tidak mengharuskan kepada orang mukmin redha kepada yang lain daripada hukumnya. Tak redha. Kita apa yang berlaku hari ini kita tidak redha. Tapi nak lawan tak mampu. Kalau lawan kena masalah pula kita. Atau berhukumkan kepada yang lain daripada apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memerintah supaya mengkufurkan hukum yang lain. Jadi kita tak boleh terima. Kalau ada juga apa kita tidak redha. Kena ikutlah. Redha tidak. Sesungguhnya menganggap kerelaan kepada yang lain daripada hukumnya adalah sesat. Dan adalah menurut jejak langkah syaitan. Siapa dia turut hak lain pada Tuhan? Orang itu ikut siapa? Ikut syaitan. Ikut syaitan. Nak tahu kita ni turut siapa? Siapa dia bos kita? Tahu hak Tuhan ambil hak orang itu? Yalah tu. Siapa dia bos? Syaitan lah bos. Nak tahu aku ni siapa dia? Bos aku. Mudah ya? Turut hak ni, bos kita syaitan. Habis itu. Tak payah kita cakap banyak. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik. Yuriduna an yatahakamu ila at-taghut. وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. Surah An-Nisa ayat 60. Maksudnya tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada ajaran yang diturunkan kepada kamu. Kamu tengok. Orang-orang yang mengaku dia ni beriman dengan Quran. Dan apa yang diturunkan sebelum kamu. Dia mengaku dia beriman dengan Taurat, dengan Injil. Sebab dia Ahlul Kitab contohnya. Mereka hendak berhakimkan kepada Taurat. Mengaku beriman dengan Quran. Tapi waktu buat undang-undang, ambil siapa? Hak Taurat, hak syaitan. Tak ambil hak Tuhan. Padahal mereka diperintah supaya mengingkari Taurat dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Jadi syaitan ni kerja dia dah. Kerja dia dah syaitan. Kalau kita marah ke dia, menyesat kita, tak ada kerja lah dia ni. Kerja dia. Jadi kerja kitanya lawan dia. Hati. Kerja dia nya sesak orang, kerja kita lawan syaitan. Kena ingat. Kalau dia tak ada kerja, dia tak ada kerja lah kita. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala tidak mengharuskan kepada orang yang beriman memilih yang lain daripada hukum. Banyak dalil Quran ni. Jelas sangat dah. Firman Allah Taala, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Suratul Ahzab ayat 36. Maksudnya, dan tidak patut bagi lelaki yang mukmin dan perempuan yang mukminat apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan. Tuhan tetap ada hukumnya halal, hukumnya haram. Ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dia kata tak sedap ni, kurang seronok ni. Kita pilih hak lain lah. Boleh? Tak boleh.
Suratul Ahzab ayat 36. Yang keempat, menurut Islam, pemerintah tidak mempunyai kuasa mutlak. Ia hanya mempunyai kuasa mentadbir dan memikul amanah bagi melaksanakan hukum. Dan umat Islam diperintah supaya taat pada pemerintah yang menurut hukum Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang tidak bercanggah dengan hukum itu. Itu kita kena taat kepada kerajaan yang taat kepada Allah. Kalau kerajaan buat benda yang tak taat, kita kena duduk dia, tak boleh ikutlah dia. Firman Allah Taala, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang memegang kekuasaan di kalangan kamu. Maka jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah. Jadi kalau kita selisih, Bapak, balik pada siapa? Pada Allah. Tanya Quran ada ke tidak hukum ni. Dan Rasulnya, balik pada sunnah Nabi. Kalau waktu Nabi kita hidup, balik pada Rasulullah sendiri. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Tengok tahu syarat. Kalau mengingati beriman, tidak sebagaimana mulut mengkata saja, inilah bendanya. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Suratul An-Nisa ayat 59. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, rawahu Imam Muslim, Imam Al-Bukhari wa Muslim. Mana hadis ini dua imam sahih riwayat. Maksudnya tidak ada taat pada makhluk dalam perkara yang menderhakai Allah. Dalam bab derhaka ke Tuhan, tak ada taat. Siapa dia taat kau derhaka ke Tuhan, orang ni kayu. Taat apa ke makhluk? Tak boleh. Dalil yang seterusnya, Allah Subhanahu wa taala memerintah kita berhukum dengan hukumnya. Saya kata nak ambil hukum, pakai aku, jangan pakai orang lain. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anihkum bainahum bima anzalallah." Al-Maidah ayat 49. Maksudnya, dan hendaklah kamu menguruskan hukum di antara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah. Jadi Tuhan perintahkan Nabi, waktu berhukum ni ikut hak Tuhan perintah. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la takun lil kha'inina khasima." An-Nisa ayat 15. Maksudnya, sungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran. Quran itu sudah kepadamu ya Muhammad, kerja Qurannya bawa kebenaran. Supaya kamu berhukum di kalangan manusia dengan apa yang Allah wahyukan kepada kamu. Dan janganlah kamu menjadi penentang kerana membela orang-orang yang khianat. Jadi Tuhan anggap orang yang lawan hukum dia ni orang pengkhianat. Orang lawan Tuhan. Mudah ya. Nak kenal orang khianat? Siapa dia? Orang tak elok hak Tuhan. Khianat. Khianat ni tak nak ambil konsep bagi orang. Konsep hukum Tuhan tu khianat dianggap. Kita kena faham. Kalau khianat ni maknanya lawan hak Tuhan tu khianat. Dia tak nanti khianat ni kata, setengah orang ni kalau sebut khianat kak, bila dia mari tak kawan? Tak ada, tak pernah dia konsep pulah lima budak. So dia kata, kita duk fasik tu khianat. Jadi salah lah tu. Supaya kita faham dalam bab ibadat. Dia kata kita kena ibadat sepanjang masa, dia kata, maya tak mudah dia. Tak aja tinggal semaya. Tapi dalam bab hukum, tak siapa kawal Tuhan. Nak pakai orang putih. Dia tak jumpa. Tak jumpa cari lagu, nanti dia panggil lagi tu. Baiklah. Perkara yang kelima, penyakit yang kelima yang membatalkan dua kalimah syahadah ni, di antara perkara yang membatalkan syahadah itu ialah taat kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada orang lain. Pasal apa tak pergi buat ibadat ni? Takut bertokeh. Itu masalah juga. Atas etikad dia lah. Kalau saya takut zahir itu cerita lain. Makna takut dengan makna yang mendalam.
kecuali kepada sesiapa yang diperintahkan oleh Allah supaya taat kepadanya. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini memang wajib tak kena. Pemerintah yang melaksanakan hukum Islam. Kalau pemerintah yang suruh kita buat maksiat, tak wajib taat. Maksiat kata dia kata tak model awak ni. Pergi main joget sikit, tak payah. Ibu bapa dan sebagainya, orang ni kita kena taat. Dalam lingkungan yang dibenarkan oleh Allah SWT. Maka tidak harus bagi seorang Muslim itu taat kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tidak izin. Benda tu yang tak izin, jangan cari pasal. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. Maksudnya, dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melampaui batas. Batas tu ayat sekarang ni, yang boleh ginya, dia pergi langgar lagi. Itu melampaui batas. Yang membuat kerosakan di muka bumi. Sama ada buat kaca, buat rasuah, riba, itu semua rosak di muka bumi. Saat dia rosak muka bumi ni, ambil bom hancur bumi ni, tidak. Dan tidak mengadakan pembaikan. Surah Asy-Syu'ara ayat 151 dan 152. Firman Allah Ta'ala lagi, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. Suratul An'am 116-117. Maksudnya, dan jika kamu menuruti kebanyakan orang di muka bumi ni, kalau kita ikut orang ramai, nescaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Tak boleh ikut orang ramai, kita kena ikut betul. Tak ramai pun tak apa, tapi asal betul. Kalau ikut ramai, tak betul. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka. Dan mereka tidak lain hanya berdusta terhadap Allah. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang orang yang tersesat daripada jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui tentang orang-orang yang mendapat petunjuk. Suratul An'am 16-17. Itu di antara perkara yang membatalkan 2 kalimah syahadah. Jadi bahaya ke tak bahaya kita? Sangat bahaya. Kerana ini akan memberi kesan yang besar. Bila batal syahadah, mana habis dah lah. Kepala modal kita sudah habis. Orang panggil hilang modal. Bila hilang modal, boleh menego lagi? Tak boleh dah. Perkara yang keenam. Termasuk di dalam perkara yang membatalkan syahadah juga, ialah perasaan benci kepada Islam. Sama ada keseluruhan atau sebahagian daripadanya. Dia saya atau semaya. Puasa, dia puasa. Zakat, dia tanya. Bila sebut tutup aurat, itu apa undang-undang nak buku-buku orang? Panah. Sudah. Kalau dia lawai. Apa ni? Riba-riba ni? Orang nak menega payah? Itu benci pada Islam. Ini mak bahaya juga. Apa ni hukum merjan? Ini zalim. Apa salah orang nak teras sikit-sikit? Sekali sekala? Lawai tak lawai tu? Lawai tu. Firman Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Surah Muhammad ayat 8 dan 9. Maksudnya, dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka dan Allah menyesatkan amal mereka. Amal dia dikamak ke betul? Tak, dia semua tak pekor tu. Tak. Amal dia sesat. Yang demikian itu adalah kerana sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan oleh Allah. Apa orang ini sesat? Dia benci Tuhan tu. Lalu Allah menghapuskan amalan mereka, wal'iyazbillah. Orang benci ke amalan tu yang atam hari ni, orang ni hilanglah amalan dia, rusak dia. Termasuk di dalam makna kebencian itu ialah tidak menyetujui hukum-hukumnya. Dia kita tak benci, cumanya bila orang suruh-suruh tak sih. Tak mau. Tak boleh, tak boleh. Ini bahaya. Bahaya apa? Sama ada yang berhubung dengan ibadat, juga muamalah. Dalam ibadat pun kita, ni hak Quran ajar ni. Tak boleh pakai. Nak pakai hak tu ayah juga. Itu bahaya juga tu.
Nak tu ayah juga. Tak sepakat hak Quran. Ya. Juga dalam muamalat. Orang kata ni ekonomi Islam. Tak ada riba. Tak maju. Awal lalu. Dalam sudut politik. Tak boleh merintah dengan sewenang-wenangnya. Mesti berlaku adil. Dalam pelajaran, pendidikan dan sebagainya. Juga benci kepada segala apa yang terkandung di dalam satu ayat Al-Quran sahaja. Ayat Al-Quran soal. Hak lain 900 ayat lagi saya setuju. Tapi hak ni tak setuju. Tak boleh. Atau satu hadis Nabi yang sahih sahaja. Sama ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui amalan atau pengakuan. Mana hadis dia yang sahih, yang tidak masuk hukumnya, kita tolak. Tak boleh. Juga termasuk dalam makna kebencian itu, ialah mempersenda-sendakan Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu main ke Quran hadis. Apa demo ni? Kecek Quran hadis, Quran hadis. Okey, duk kecek ni sok khabar. Alah. Dia tak maju buat tu. Quran hak 1400 tahun dulu. Allah ni moden dah kita. Apa zaman mana dulu ni? Atau mempersendakan orang-orang yang menegakkan kedua-duanya. Orang ajak balik Quran, kita main-main ke dia. Dia tu puak waktu tu, puak undur ke belakang tu. Undurlah ke belakang, ajak baca Quran. Sesungguhnya sikap mempersenda-sendakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, seperti mereka yang menganggap bahawa hukum hudud yang ada dalam Al-Quran itu sudah lapuk, zalim, tidak sesuai dan sebagainya. Mempersenda-sendakan ulama yang saleh, juga mempersenda-sendakan pendakwah-pendakwah semata-mata kerana ajaran dan dakwah yang dibawa, dan juga mempersenda-sendakan orang-orang yang berjihad untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah juga termasuk di dalam pengertian sebagaimana tersebut di atas, termasuk dalam orang yang benci kepada Islam. Bahaya tu. Kau tak bahaya? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa minhumul ladzina yu'zuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun. Qul udhunu khairin lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina wa rahmatun lil ladzina amanu minkum. Walladzina yu'zuna rasulallahi lahum 'adzabun alim." At-Taubah ayat 61. Maksudnya, di antara mereka, yakni orang-orang munafik, ada orang-orang yang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan bahawa Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Nabi ni dengar belaka bahawa tak tahu mari mana pendengar percaya apa sih. Katakanlah, iya, Nabi itu mempercayai semua yang baik bagi kamu. Dia bukan dengar tak terkadang. Dia dengar hak baik. Ia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu bagi mereka azab yang pedih. Surah At-Taubah ayat 61. Firman Allah Ta'ala lagi, "Yahzarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahzarun. Walain sa'altahum layaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. In na'fu an ta'ifatin minkum nu'azzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin." Surah At-Taubah ayat 64-66. Maksudnya orang-orang munafik itu takut kalau diturunkan terhadap mereka satu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Dia tahu sangat. Allah Ta'ala waktu wahyu ke Nabi cerita tentang mereka, tapi dia buat jahat juga. Katakanlah pada mereka, teruskan ejekanmu terhadap Allah Rasul. Mainlah, nganyi. Tak apa, tu hebat tu ubik kan. Nyanyilah. Sesungguhnya Allah akan melahirkan apa yang kamu takuti itu. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentu mereka akan menjawab, sesungguhnya kami bersenda-senda gurau dan bermain-main saja. Bukan kecek ngoti tu, Allah, buat kedai kopi ya. Padahal dia nganyi ke Islam. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya, kamu berolok-olok main? Mau nak main dengan Tuhan dan Rasul? Tidak usah kamu minta maaf, kerana kamu kafir sesudah beriman. Tak usah diminta maaf, mu kafir dah tu. Jika kami maaf segolongan daripada kamu kerana bertaubat, maka kami akan mengazabkan golongan yang lain, disebabkan mereka adalah orang-orang yang berdosa yang tidak bertaubat. Itu di antara bab perkara kita hari ini kita belajar 3 perkara yang membatalkan
syahadat. Jadi hati-hatilah kita daripada perbuatan tersebut. Jadi insya-Allah kita akan masuk ke perbincangan yang ke-7 pula, insya-Allah taala.